Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz dan ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah malam ni satu tajuk khas yang diberikan kepada saya tentang pengalaman menguruskan jenazah COVID-19, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah taala kata semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetaplah kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Kita ni akan binasa, kita ni semua akan mati satu ketika nanti, bila wallahu a'lam. Namun kematian itu bukanlah satu pengakhiran. Kematian itu adalah fasa permulaan di alam baru. Bila meninggal masuk alam baru, itu bermula fasa barulah, bukan berakhir, belum. Selagi mana belum kiamat, sebelum sampai ke destinasi, belum berakhir lagi. Cuma berakhir di muka bumi, kemudian pindah ke fasa yang kedua, alam baru, alam barzah. Maka setiap yang meninggal pastinya berkewajiban kita orang yang hidup menguruskan, menguruskan. Sama ada matinya itu mati biasa ataupun mati COVID, mati biasa ataupun mati COVID. Mati biasa ini biasalah tuan-tuan buat, tuan-tuan urus. Tapi bila dengar dengan kematian COVID ini, dia lain sikit tuan-tuan. Ala kulli halnya, kesemua perkara yang kita nak urus ini kena ada ilmu. Kalau mati biasa, kita pakai mandi, kafan, semayang, terus kebumikan. Ada lagi talqin dan sebagainya lah.
Tapi COVID dia berbeza. Kita yang memandikan ke, kita yang mentayamumkan ke, berbeza. Hatta orang yang disahkan tak ada COVID lagi, dan meninggal sebelum tu COVID, meninggal, doktor mengesahkan dah tak ada COVID. Ini pun kita nak menguruskan pun berhati-hati. Bukan macam ngurus biasa, macam mandi biasa lah kan. Pengalaman dalam masalah mengurus jenazah COVID ni tuan-tuan, dia sama je tuan-tuan, cuma beza tak mandi je, tak mandikan jenazah kan? Tak mandikan jenazah, cuma dimasukkan dalam bekas ataupun dia panggil body bag. Dia mati kat dalam ward, dia orang keluarkan, ambil masuk dalam body bag dengan kain-kain dia semua tu, masuk dalam body bag, bawalah turun ke bilik forensik. Sampai di bilik forensik, setelah dia buat pengecaman semua, kemudian kita pun tayamumkan dia kan. Tayamum, bagaimana nak tayamumkan dia? Ialah atas body bag tu lah. Tayamum atas body bag tu semua. Tapi kalau saya pergi di Kelantan baru-baru ni, membantu mengurus jenazah di Kelantan dengan sahabat-sahabat saya ni, sampai di Kelantan dia suruh buka body bag tu, dia suruh tayamumkan jenazah tu, buka body bag, tayamum dekat jasad tu. Tu lagi bahaya lah kan? Tu lagi bahaya. Jadi orang yang nak ngurus jenazah COVID, pertama sekali kena ada ilmu bagaimana nak mempertahankan, buat penyediaan, pertahankan diri kita dulu lah. Sebab kita beresiko tinggi, walaupun dah meninggal, tapi resikonya sangat tinggi. Maka kita terlebih dahulu kena mempelajari bagaimana memakai PPE full set ni. Nak kena pakai hak tu, pakai tu yang tak tahan tu tuan-tuan. Kita pakai mask ni pun jajak turun bawah, jajak tarik yang turun kan. Apatah lagi pakai full set PPE ni. Yang tuan-tuan tengok tu, nampak dia pakai macam tu, pakai tudung kepala tu, pakai lagi selungkup kepala, pakailah mask. Kalau mask macam ni tak apa lagi lah, dengan mask yang tebal, pakai pula sarung tangan sampai 3-4 lapis, sarung kaki dan sebagainya kan. Pakailah face shield. Saya ingat kalau kita pakai, kalau tak biasa pakai lah kan, 5 minit 10 minit terduduk situ, silap pensan tuan-tuan kan. Yang tak biasa pakai lah tuan-tuan kan. Yang tak biasa pakai tuan-tuan, yang tak biasa pakai ni tuan-tuan, mau pensan dia buat ni, lemas tuan-tuan. Ada setengah ahli waris yang kadang-kadang ingin mencuba, kan? Boleh tak kita nak tolong, nak uruskan jenazah ni? Boleh? Biasa pakai ke tuan? Tak ada masalah, tak ada masalah. Boleh. Air kopi sampai. Lama tak dapat air ni. Abang baguslah, faham. Kopi panas kan? Alhamdulillah. Terima kasih bang, terima kasih. Nah. Jadi tuan-tuan, pakai PPE itu satu bab lah, kan? Pakai PPE itu satu bab. Semua tak boleh tuan-tuan. Apatah lagi kalau kita hantar jenazah tu jauh, ke Kelantan, ke Johor, ke Kedah kan. Bukan boleh tanggal, bukan boleh turun. Tak boleh turun kalau daripada van, tak boleh. Mana kalau minyak van tu habis, habis. Panggil lah ahli waris kalau ada ngikut, tolong pisikan minyak kita orang. Tak boleh turun. Kita turun salah, melanggar SOP. Dapat tangkap gambar, habis. Nak terkencing, nak apa semua tak boleh lah. Nak makan, nak minum semua tak boleh.
Kalau 5 jam lah, tahanlah, jangan terkencing. Bawa lah nak buat tabung ke apa ke. Baju tu tak boleh buka. Overall tu tak boleh buka. Sampai ke Kelantan. Dah sampai ke Kelantan tu, kalau dia orang cepat, alhamdulillah. Kalau dia orang lambat, kita ngangut duduk situ. Lencun, basah habis. Ni sahabat-sahabat saya yang biasa buat, hantar. Macam itulah tuan-tuan. Mengantar jenazah, ada jenazah yang kita boleh hantar ke Kedah, ke Kelantan, ke Pahang dan sebagainya, ke Johor. Kena tahan lah. Susah dari sudut pakaian itu tuan-tuan. Menguruskan jenazah senang. Kita nak pakai pakaian PPE itu yang susah. Tak tahan, lemas. Dan kalau kita masuk bilik jenazah pula dengan bau jenazah, ialah dalam bilik jenazah, bilik forensik ni kadang-kadang ada jenazah yang tak dituntut sebulan. Jenazah yang lama-lama tak dituntut, terutama yang warga asing lah, yang tak ada surat kedutaan. Yang kita nak masuk bilik tu dengan pakaian macam tu, dengan tutup yang macam ni, bau jenazah itu kuat. Kita nak buat macam mana? Nak tak nak, kita buat je lah, tahan aja lah. Mengurus jenazah COVID paling mudah, paling senang, sebab tak ada mandi. Kau ada mandi, masuk dalam body bag, tayamum. Pas tayamum, solatkan. Pas solat, angkat dalam van, masuk dalam van tu. Tapi sebelum angkat kena sanitize lah, habis semua. Spray chemical. Kalau tuan-tuan ingat macam HIV kan, dia spray chemical. Kita orang yang mengurus ni susah ceritalah dengan chemical ni. Jap-jap spray, kejap-jap spray. Sementara nak sudah. Susah dalam menguruskan, memakai PPE saja. Mengurus jenazah sama juga, masukkan ke kubur, masuk dengan plastik-plastik. Body bag masukkan terus. Apa masalah kita? Tak ada masalah. Lebih mudah daripada menguruskan jenazah biasa. Tapi siapa yang berani dalam masalah ni? Sebab risiko dia, kadang-kadang body bag tu koyak, nampak kaki, nampak tangan, dia tak balut apa-apa. Dia macam mana dia mati kat hospital, macam tu lah dia. Dia tak ada kapan-kapan, tak ada. Apatah lagi kalau macam mati di rumah, ternyata dia swab test, dia COVID, positif COVID. Ini lagi susah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, tak ramai orang yang sanggup nak menguruskan jenazah tu, COVID ni. Sebab itu kebanyakan van-van surau, van-van masjid, mana ada yang berani nak ambil jenazah COVID ni. Kan satu ketika dulu JAIS mengarahkan van-van masjid surau dipanggil untuk diberi taklimat untuk menguruskan jenazah COVID di Hospital Kelang. Waktu tu tim kami Amal Valley Organisation yang bagi taklimat mengenai pakai PPE. Dan pakai PPE ni sangat mahal tuan-tuan. PPE tu PPE itu sangat mahal, satu set tu. Ada yang murah lah, tapi yang murah tu yang nipis. Jadi kita nak pakai ni berpeluh. Saya ingat kalau tak biasa pakai memang pensan, memang tak sanggup, memang lemas. Pernah satu ketika kami menguruskan jenazah di Bukit Kiara, baru 5 minit dia pakai. Jenazah belum turun van lagi, belum angkat lagi van, masih dalam van. Ahli waris nak cuba, kita kata biasa tuan. Oh biasa Ustaz, boleh. Tuan, dia beza dengan pakai mask ni tau. Sebab tuan tak boleh buka sesuka hati lepas ni. Dah pakai ni sekarang, dia macam kain ihram lah, tak boleh buka sesuka hati. Boleh. Kita pun pakaikan dia. Siap pakai, jenazah baru nak angkat, dia nak pingsan. Kita nguruskan dia pula. Kita pula nguruskan dia. Kenapa bang? Oh tak boleh, nak pingsan. Boleh tak buka? Oh, kita kata, kalau kita buka,
Kalau dia tak buat apa lagi pun dah rugi satu set PPE yang mahal. Satu. Kalau kita tak buka, besar kemungkinan dia pula kita kapan dengan. Akhirnya buka jugalah. Buka tak boleh suka-suka hati nak buka. Buka pada step. Mana nak tanggal dulu, mana nak buka dulu. Kan? Walaupun dia pakai buang, dia buka satu spray, buka satu spray. Buka setakat satu spray. Apa saja dibuka kena semua nak kena spray. Ini COVID, tuan-tuan. Yang orang kata COVID, alah ini semua tak ada apalah. Orang tak kena COVID, dia memang cakap lagu tu. Tak ada apalah COVID ni. Tak payah takut lah. Sebab tak kena lagi. Kalau kena yang 8 second tu, tak sempat mencangkung. Tahu tak? Tak sempat mencangkung tu. Padam tu. Kena, padam. Tadi buat video call, mau sekejap video call, kena, habis. Jangan kata COVID ni tak ada apa. Dah mati pun kita yang nguruskan jenazah orang yang dah mati. Doktor mengesahkan, okey, dah clear. Itu pun kita masih pakai glove, masih pakai apron, masih pakai lagi semua kelengkapan. Itu pun, tuan-tuan, walaupun doktor mengesahkan kata tak ada apa dah, okey, dah clear dah. So itu COVID ni, tuan-tuan, pengurusan jenazah COVID. Bila kita dah tayamum dalam bilik jenazah lah, tayamum atas body bag. Dia pakai body bag, kita tak bawa body bag, kita buat band jenazah je hari ni. Atas body bag ni kita tayamumkan muka dia, tangan dia. Selesai, kita semayangkan. Ada setengah hospital sebab body bag tu tak tahan, koyak, maka dia kapan, dia balut dengan kain putih. Dia balut dengan kain putih. Dan kita tak boleh tengok pun, seperti mana yang saya uruskan, Allahyarham, jenazah imam kita sini, yang saya bawa datang ke sini tu, bukan boleh tengok, kan? Pengecaman pun daripada cermin, bukan boleh dekat. Nak dekat van pun tak boleh. Semua tak boleh. Kita 24 jam ni macam memakai PPE ni terkurung sungguh. Tak boleh buat apa. Semayang dengan pakai PPE tu, semua sekali dengan PPE. Kemudian bila kita dah huruf, dah semayang, hantar ke kubur. Setengah-setengah kubur kita ni pula masalah. Ada yang tak nak terima jenazah COVID ni. Dia kata ni kubur tak terima jenazah COVID ni. Kubur ni untuk qaryah saja lah. Luar qaryah tak boleh. Kubur ni boleh masuk pukul 7 malam ya, dengan pukul 8, lain tak boleh. Macam-macam syarat kubur ni. Padahalnya tu tanah wakaf, namanya pun tanah wakaf. Permudahkanlah menguruskan jenazah ni, tanah wakaf. Yang penting dia orang Islam, yang penting dia ni orang sini ke orang mana, yang penting orang Islam, ada dokumen, tanam. Mana nak tanam? Kubur mana nak tanam? Bagi tu orang kubur, gali, tanam. Susah, tuan-tuan. Pengalaman saya mengurus jenazah COVID maupun tak COVID ni. So itu jaiz menentukan. Hospital ni kubur dia ini je. Syarat nak gali kubur, nak pergi uruskan kat kubur. Kadang bergaduh dengan orang kubur. Urus jenazah je, tuan-tuan, bukan urus apa pun. Jenazah nak tanam, bergaduh. Tuan-tuan. Dia ni bukan orang sini, tapi dia ni orang Islam. Tanah tu pun tanah wakaf. Namanya wakaf tanah perkuburan Islam, wakaf tu. Bila wakaf, siapa-siapa pun boleh masuk situ. Yang tak boleh apa? Kita buat bangunan dalam tu, tak boleh. Sebab tu tanah wakaf. Yang tak boleh kita buat, yang boleh kita tak buat. Tak boleh buat bangunan, kita buat. Kita banner pakai tile, mozaik. Macam tanah dia dibuat ni. Itu tanah wakaf. Menanam orang Islam, sebab itu tanah perkuburan Islam, boleh tanam.
asalkan cukup dokumen. Oh, susah tuan-tuan mengurus jenazah kubur-kubur ni. Mentaliti kita, kubur ni orang Korea punya. Kita sampai hari ni bergaduh. Pasal apa kata orang Korea punya? Tuan pun bukan tahu mati kat sini. Memang tuan orang Korea sini, entah-entah tuan mati kat Indon. Tu besok orang Indon pula akan cakap, dia ni bukan orang sini, dia orang Malaysia, hantar balik. Kan beribu kos dia. Orang mana ni? Orang Kelantan, hantar balik Kelantan, dia bukan orang sini. Orang Melaka, hantar balik Melaka. Tak boleh tanam kat sini. Susahlah tuan-tuan. Kan? Kita orang yang ngurus jenazah nak tanam ni, kadang-kadang masalah ahli waris telefon kita. Ustaz, kubur mana Ustaz? Uruskan kubur dulu. Kubur ni tak boleh lah Ustaz. Kubur mana yang boleh? Allahu Akbar. Covid ni macam-macam tuan-tuan. Masalah orang meninggal ni. Kalau meninggal Covid ni, dah lah dia dalam keadaan bersedih. Ahli waris dalam keadaan bersedih lah. Bersedih pasal tak boleh tengok. Daripada mula dia masuk hospital tak boleh tengok, sampai dia meninggal tak boleh tengok. Tuan-tuan bayangkan. Katalah dia hantar 1 hari bulan ni, meninggal 30 hari bulan. 1 sampai 30 tak boleh tengok. Tak boleh ziarah. Kita nak buat apa? Sebelum dia tidur kan, dia buat video call dulu. Boleh tengok waktu tu. Lepas tu habis. Tuan-tuan nak boleh buat apa? Kita pun tak boleh tengok. Kita masuk-masuk dalam bilik jenazah, dalam bilik forensik. Okey, mana jenazahnya? Tu. Okey. Tayamum kan? Solatkan. Spray, dah. Ahli waris tak boleh tengok. Pengecaman saja yang boleh tengok 2 orang tadi. Dah. Ini Covid. Sangat-sangat memilukanlah tuan-tuan. Yang mati 5 sekeluarga. Minggu ni mati suami, minggu depan mati isteri, minggu sekali lagi mati anak. 5 tuan. Minggu ni mati suami, minggu yang seterusnya suami isteri pertama, minggu sekali lagi isteri kedua. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tak boleh tengok apa kan? Semua tak boleh tengok. Covid ni semua tak boleh tengok. Kami yang masuk ke dalam kubur, ada sahabat-sahabat yang tolong masuk ke dalam kubur. Kalau waris tak ada. Kadang ada ahli waris tapi takut nak masuk kan. Takut pasal apa? Covid tu lah. Jadi kita pun masukkan. Ada sahabat-sahabat saya ni, ada Cik Zamri, ada Cik Zulkifli, dia masukkan lah. Masukkan dalam tu. Siapa nak masukkan lagi? Ahli waris takut. Lepas tu mengambus kubur. Bayangkan tuan-tuan, mengambus kubur memakai PPE. Gali kubur pakai biasa, mengambus kubur pakai PPE. Saya ingat tuan-tuan, baru 3 kali pegang cangkul tu, terduduk kita dengan panas terik pukul 1 tengah hari tu, pakai PPE. Lepas tu kambuskan kubur tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini tuan-tuan, pengurusan jenazah. Sebab tim kita orang Amal Valley Organisation, kalau tuan-tuan tengok dalam FB Amal Valley Organisation, membuat satu pengurusan jenazah secara percuma. Tak berbayar lah. Ahli waris cuma bayar duit kubur je. Kita tak mengambil duit bayaran tu. Habis macam mana nak van, maintenance van dan sebagainya. Inilah sumbangan-sumbangan orang ramai. Infak orang ramai menyalurkan sumbangan RM10, RM20. Inilah yang kita gunakan untuk maintenance van dan sebagainya. Percuma. Hantar jauh mana pun percuma. Hantar ke Johor percuma, hantar ke Pahang percuma. Semua percuma. Bukan mampu tak mampu je, semua. Kadang-kadang yang mampu ni, dia bagilah, dia infak kat kita, dia sumbanglah kat kita dan sebagainya. Secara percuma lah. Amal Valley Organisation mengurus jenazah secara percuma. Kalau asnaf lagi lah,
Di mana asnaf ini kita tidak mengambil sesen pun, malahan kalau dia tak mampu bayar kubur pun kita akan bayarkanlah. Sebab itu tuan-tuan yang inginkan bantuan kami Amal Value Organisation boleh hubungi kami, Amal Value Organisation. Kalau lah kata ada sahabat jiran kita, saudara mara kita dan sebagainya yang tak mampu, kan, kemudian tak ada khairat kematian dan sebagainya, sampaikan kubur pun macam mana nak bayar kubur, kan? Sekarang kubur diselaraskan oleh JAIS. Kubur Covid ni 300. Sebelum ni 700,500. Masih adalah kubur 700,500. Kalau JAIS bagi 300 pun kesianlah kat orang kubur, nak mengambus kubur, nak gali kubur dengan 300 itu. Apa yang kita nak bagi dekat dia, dekat budak-budak yang tukang gali tu, kan. JAIS pun dia kena fikirkan juga benda-benda macam tu sebenarnya. Melainkan JAIS bagi duit, bagi sumbangan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kalau siapa-siapa lah ada nak perlukan bantuan daripada Amal Value Organisation, contoh pihak surau tak mampu nak nguruskan, jauh kat mana, kat Kelantan, okey, bagi tahu kami pergi uruskan. Boleh tak bawa balik, kami uruskan bawa balik dan sebagainya. Bayarannya percuma. Tak ada bayaran apa-apa. Memang kita buat satu NGO menguruskan jenazah tak berbayar. Dia ada dua, tuan-tuan. Ada lagi satu company, tuan-tuan jaga baik-baik, kadang-kadang tersilap. Ada kita panggil company, syarikat menguruskan jenazah. Maksud syarikat mengurus jenazah ni, semua tuan-tuan panggil dia, okey tuan, boleh tak urus jenazah ni? Boleh. Berapa tuan semua? Mandi, kapan, mayang. Okey. Ini kat mana? Selangor. Okey, 1,200. Okey. Nak hantar ke Kelantan lah tuan. Ke Kelantan per kilometer RM2. Ke Kelantan berapa ratus? 400 lebih kilometer. Pergi balik 800 kali RM2 lah. Bayarlah tu. Itu company. Ada resit dan sebagainya. Jadi kami Amal Value Organisation, ada juga NGO-NGO lain yang tak berbayar tuan. Kadang-kadang yalah dia bayar tayamum lah. Kami memang semua sekali lah tidak berbayar, sama ada mandi, kafan, tayamum dan sebagainya. Malahan kain kapan, guna kain kapan kami, bukan kain kapan tu kami yang punya. Kain kafan tu ialah infak daripada orang-orang jemaah-jemaah lah, di antara sahabat-sahabat ni yang buka untuk kain kafan dan sebagainya, kelengkapan jenazah. Dan sekiranya kalau tak ada orang yang nak mandikan, contoh nak mandikan tak ada orang, kita ada orang, kita akan hantar, sama ada laki-laki perempuan, kita akan uruskan lah. Terutama dalam masalah Covid ni. Covid ni memang tak ada lah tuan-tuan, tak ada siapa yang sanggup. Malahan van kita nak pinjam pun orang tak bagi. Macam hari tu mula-mula kami urus satu hari sampai 51 jenazah satu hari. Van 3 biji, van 3 biji 51 jenazah. Jangan tuan-tuan fikir datang balik, pergi ambil, pakai PPE tu balik, pergi ambil balik, kan? Dan kos kita orang berpuluh ribu sebulan untuk PPE saja. Allahu Akbar tuan-tuan, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, Covid ni suatu perkara yang sangat sukar tuan-tuan. Malah ada kami bawa ke kubur, orang kubur pun tak boleh dekat. Yang jaga kubur tu pun, mana kubur tuan? Mana tu? Ya, bawa. Ini Covid. Susah tuan-tuan mengurus jenazah Covid. Tapi setakat ni tim kami belum lagi ada yang kena lah. Sebab tim kami di bawah satu organisasi yang dipengusikan oleh seorang doktor. Setiap 2 minggu sekali kita akan di swab test, dan kita orang adalah orang yang pertama divaksin dulu. Divaksin 2 dos dengan Pfizer ni, 2 dos. Itu pun dipantau lagi oleh pihak pengusi badan NGO kita orang lah, untuk menguruskan jenazah ni, kan? Sebab tuan-tuan, bukan semudah yang kita sangka. Dari sudut pakaian itu, mengurus jenazah tu mudah, pakaian tu yang susah.
kan, silap hari bulan yang kita pakai itu pun kita kena. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, pertama kalilah saya menguruskan jenazah COVID ni, dia sangat-sangat berbahaya. Kan? Sampai itu Jabatan Agama sendiri pun dah keluarkan satu undang-undang, satu hukum yang baru ni, ialah tidak perlu lagi ditayamumkan jenazah COVID. Tapi saya pun tak setuju sangatlah pandangan itu. Sebab dia kata, saya tanya kenapa tak boleh tayamum, sebab berbahaya. Saya kata kalau nak ikut berbahaya, orang yang mengkebumikan jenazah, yang peluk jenazah COVID ni, ya kita nak masukkan jenazah COVID ni kena peluk macam jenazah biasa, lagi bahaya daripada orang yang nak tayamum tu. Peluk silap agulan, koyak tu, koyak pula glove kita, walazbillah lah, koyak pula PPE kita, PPE tu boleh koyak, glove kita boleh koyak, semua boleh koyak. Andai ditakdirkan masuk jenazah, tiba-tiba body bag tu koyak, kita punya overall tu koyak, ini lagi bahaya tuan-tuan. Ini sangat berisiko tinggi tuan-tuan. Bandingkan tayamum, tayamum tak ada koyak apa tuan-tuan, atas body bag, dah siap jalan. Itu pun ada setengah-setengah yang membuat tayamum tu 700. Saya dipahamkan baru-baru ni yang bayar 700. Saya kata debu tayamum kamu jenis apa? Sampai 700 minta. Debu tayamum baru RM10. Mentayamumkan seminit je. Tepuk, zap, tepuk tangan, dah jalan. 700, 600, paling murah 300,500. Allahu Akbar. Mengambil kesempatan terhadap jenazah ni, kan? Ada tuan-tuan, bukan tak ada. Saya itu hati-hatilah. Kalaulah ada sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita yang kena macam tu, bagi tahu, kan? Ialah orang yang nak cepat tuan-tuan, kan? Nak cepat. Siapa nak urus? Tuan nak urus tak nak? Tak nak, tak apa. Kami ada nak urus lagi. Kalau tak 300,500, cepat. Bolehlah 300,500, 300,500 lah, jalan lah. Kita pula berduit 300,500, 300,500 lah, okey lah. Kan? Okey. Dia ni memang buat ke hospital tuan. Ada hospital yang membenarkan orang NGO masuk. Okey, contoh. Tuan pihak hospital, kami NGO yang telah ditauliahkan oleh JAIS contoh. Tuan, kami dapat tauliah daripada JAIS untuk menguruskan jenazah COVID. Okey, sila masuk. Kan? Macam tu. Tapi tempat kami alhamdulillah, sebab kami pun pantau benda tu supaya tak berlaku. Sebab kami tak mengenakan bayaran, tiba-tiba ada orang kenakan bayaran. Kita pun kadang-kadang fikir juga, macam mana kau kena bayar? Belum apa-apa lagi dah kena 700,500, kubur lagi, van lagi. Sedangkan kita war-warkan pengurusan jenazah percuma. Jabatan Agama pun kata tidak ada bayaran untuk pengurusan jenazah. Tiba-tiba kena bayar. Jadi kami Amal Valley Organisation tidak mengambil sebarang bentuk pembayaran. Kalau ada orang sumbang tu lain ceritalah. Kadang-kadang ada ahli waris. Yelah, ahli waris pun datang naik Welfare, datang naik BMW, naik Merc sampai 3-4 biji kan. Ikut kita kan. Dia ni ada yang sumbang, ada yang kadang-kadang ucap terima kasih je, ada kadang-kadang langsung tak pandang pun tu kan. Kadang ada gak yang tak pandang. Kita pun tak adalah mengharap, tinggal lagi ialah dia orang kadang-kadang harus berfikir. Betul lah, ada yang cakap dengan saya, dia kata, Ustaz, orang Melayu ni tak boleh kata free Ustaz. Kenapa? Kalau free memang terima kasih lah. Memang terima kasih je lah Ustaz. Tapi memang kita punya cara memang macam tu. Polisi kita Amal Valley Organisation dah tulis dah siap-siap. Tidak dibenarkan menentukan sebarang pembayaran, tak boleh. Kalau ada orang sumbang tu lain cerita. Ni tuan, kami nak infak pada Amal Valley, kita ambil.
Tapi nak menentukan 500, 1000. Jadi ada juga tuan-tuan, kadang-kadang kita tak boleh fikir. Kita tak boleh bayangkan tuan-tuan. Kadang-kadang yang datang hantar jenazah naik motor je. Ni siapa? Waris. Allah, siannya waris ni kan, naik motor. Bila kita nak balik, tuan, kami nak sumbang untuk jenazah ni 500, naik motornya. Kan? Kadang-kadang datang naik Velfire, BMW, naik Mercedes. Wah, kan? Ini berada punya orang ni kan. Balik. Assalamualaikum tuan, balik dulu, salam takziah. Okey. Balik. Allahu Akbar kan. Tapi nak macam mana? Sebab kita polisi dah macam tu, takkan nak boleh minta, tak boleh minta, salah. Kalau pengusi kita tahu, memang kena. So, itu tidak dibenarkan meminta. Jadi tuan-tuan, malam ini saya nak bagi tahulah, kalau tuan-tuan perlukan pertolongan kami, Amal Valley Organisation, kami ada base di Ceras Baru. Tuan-tuan bolehlah hubungi kami, buka saja page Facebook kami, Amal Valley Organisation, ataupun call saya sendiri untuk menguruskan jenazah di mana sahaja, sama ada mengantar atau mengambil, ataupun jenazah biasa. Kadang-kadang jenazah biasa ni tak ada khairat kematian, kadang-kadang asnaf kan? Kadang van jenazah kita tak cukup. Contoh surau kita van jenazah 1, jenazah nak ambil 3, nak dihantar ke Johor Bahru, hubungi kami, kami boleh uruskan. Jangan fikir tentang bayaran lah, sebab kita tidak ada istilah bayaran. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, COVID ni satu perkara yang sangat besar lah tuan-tuan. Jadi kita ni kena jaga lah tuan. Saya ingat macam kita dah selesa dah rasa ni, sebab macam dah tak rasa takut tuan-tuan. Tak rasa takut dah, macam biasa. Padahalnya tuan-tuan, kita tak tahu benda ni masih ada. Dia tak ada kesudahan. Walaupun kes tu menurun, kes memang menurun. Walaupun kita dah divaksin, vaksin pun mesti kena lagi. Cuma tak seteruk yang tak divaksin lah. Ada juga yang tak nak divaksin dan sebagainya. Ini vaksin ni agenda Yahudi ni semua ni kan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, sedikit perkongsian saya pada malam ini, mudah-mudahan untuk yang lebih jelas, kalau siapa-siapa perlukan bantuan kami, perlukan kain kafan, boleh hubungi kami. Set pengurusan jenazah, surau perlukan, bagi tahu kami, insya-Allah kami akan bantu. Isyak pun dah masuk, sebab kita punya SOP pun sampai isyak aja. Mudah-mudahan kita jagalah insya-Allah. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, siapa inginkan minyak, ini bukan ni lah, ini ialah minyak haruman Raudhah daripada Madinah. Siapa inginkan dapatkan Raudhah daripada Madinah, memang asli, harga dia RM10, tapi bukan botol ni lah, ada lagi botol dia dalam kereta saya, dalam van jenazah. Boleh dapatkan haruman Raudhah original. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zakiran syakiran sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.